Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Okey, ini adalah hari pertama kita belajar bersama-sama. Jadi saya akan fokus kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan bab 3, iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, untuk pengetahuan awak, bila fokus tentang negeri-negeri Melayu bersekutu ini, kita kena tengok skop apakah yang menjadi punca ataupun bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya keinginan sesebuah empire ataupun kuasa asing untuk menguasai negeri-negeri di tanah Melayu, terutamanya di Melayu bersekutu. Seperti mana kita maklum bahawa kekayaan hasil bumi di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang dengan kekayaan hasil biji timah dan juga hasil emas telah membawa kepada keinginan perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan akhirnya keinginan tersebut telah menyebabkan mereka membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu sehingga menyebabkan berlakunya perubahan dalam sistem pentadbiran di negara kita, dan seterusnya mereka telah membawa masuk sistem-sistem politik, sistem-sistem pentadbiran yang dikenali sebagai sistem birokrasi barat ke dalam pemerintahan di negeri-negeri Melayu bersekutu yang terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey, jadinya di sini kita akan melihat prospek bagaimanakah kekayaan hasil bumi di Perak ini, Perak, Selangor, Negeri Sembilan ini dan Pahang ini telah menyebabkan campur tangan Inggeris di tanah Melayu. Okey, yang pertamanya kita dapati bahawa di sini Perak, negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang begitu kaya dengan hasil bumi telah menyebabkan negerinya menjadi makmur, dan kekayaan ini telah menarik minat kuasa Aceh dan Belanda untuk bersama-sama memeterai perjanjian dengan Kesultanan Melayu Melaka dan juga kesultanan lain tentang pentingnya para pedagang dan seluruh Melayu datang untuk melakukan perniagaan di Melaka pada masa tersebut. Okey, dengan adanya kekayaan hasil biji timah ini, pada peringkat awalnya telah mewujudkan yang diadakan di lembah-lembah sungai ini telah mewujudkan satu rangkaian perdagangan antara orang Melayu di situ untuk memperolehi kawasan pegangan tersebut, dan ianya menjadi punca pendapatan bagi Sultan yang telah mengeluarkan surat-surat tauliah untuk mendapat hasil daripada perdagangan biji timah itu tadi. Okey, seterusnya dengan keadaan ini telah menyebabkan kita dapati dalam sejarahnya pelumbungan biji timah ini telah menyebabkan negeri-negeri Perak yang terkenal dengan biji timah, sepertinya di Sungai Perak, di Pulau Kausar dan Kelian, kemudiannya di Manjung dan Beruas. Bagaimana negeri Perak ini telah berjaya menjadi sebuah satu perniagaan yang besar, di mana kita dapati bahawa Perak telah dikunjungi oleh Portugis Aceh, sehingga Aceh ingin mengambil Perak sebagai negeri naungannya, dan seterusnya Perak juga telah melakukan perjanjian dengan Portugis untuk membebaskan Perak daripada negeri naungan Aceh. Semua ini berpunca daripada kemajuan negeri Perak yang kaya dengan biji timah. Okey, kita pergi kepada pelumbungan biji timah pada abad ke-18 pula. Tadi abad
17 kita tengok pada abad ke-18 ini di Larut, Perak, biji timah telah diadakan perjanjian dengan Belanda dan seterusnya merosot kerana berlaku penyeludupan di situ. Penyeludupan biji timah yang dijual kepada Pulau Pinang tersebut, iaitu di bawah penguasaan Francis Light tadi. Francis Light telah membeli secara tidak langsung kepada negeri Perak, dan hal ini menyebabkan berlaku kemerosotan terhadap hasil perdagangan di negeri Perak. Selain itu juga kita dapati di Selangor juga kekayaannya seperti biji timah di Kuala Selangor telah menarik minat Sultan Ibrahim sehingga menandatangani perjanjian pada tahun 1790 dengan Belanda. Inilah punca-punca di mana kekayaan hasil bumi ini telah menarik minat kuasa-kuasa asing untuk bersama-sama berdagang dan berniaga serta mempunyai niat untuk memperolehi hasil bumi Perak itu tadi. Ini adalah proses-proses bagaimana kekayaan hasil bumi itu telah diambil, itu bagaimana proses pelombongan di mana peringkatnya 1840 ditimba di Perak dan bergerak dapat dibuktikan apabila Long Jaafar tengok dia punya gajah yang terlepas telah ditangkap semula mempunyai biji timah di kakinya yang berlumpur. Jadi hal ini menyebabkan bermulanya satu industri itu biji timah yang lebih berleluasa. Kita tengok di sini maknanya di situlah berlaku perkembangan sehingga dia mengangkut biji timah ke Perak dan sebagainya. Proses-proses ini saya tidak akan terangkan dengan lebih detail kerana kita akan melihat kepada susun atur bagaimana pelombongan biji timah ini telah membawa kepada proses negara barat untuk memperolehi hasil bumi negara kita ini. Pelombongan biji timah juga ada di Jubra. Kuala Lumpur juga membekalkan biji timah yang banyak pada masa tersebut. Sehingga nama Kuala Lumpur itu sendiri yang asalnya daripada Sungai Lumpur ditukar kepada Sungai Gombak pada tahun 1875 seperti mana yang telah diberitahu oleh Profesor Amartya Sen Sri Dr. Koke Kim dalam bukunya. Jadi ini dengan belajar sejarah ini kita dapat kenal pasti tempat-tempat dan juga nama tempat bagi sesuatu kawasan membolehkan wujud nama-nama tempat tersebut. Okey, seterusnya bila kita tengok selain daripada faktor biji timah tadi, kita juga dapati bahawa terdapat kekayaan hasil emas di mana kita dapati bahawa di negeri Perak, di negeri Melayu tertumpu di kawasan jalur besarnya seperti tengok di sini itu 01 ini. Warna biru itulah kawasan pelombongan emas, terutama di negeri Pahang yang di daerah laut. Serta Pahang orang Melayu kita bermasa menggunakannya emas tadi sebagai barangan perhiasan, pending dan sebagainya. Malahan sumber daripada India menyatakan bahawa negara kita ni kaya dengan emas, dan hal ini sudah pasti mendorong keinginan negara barat untuk menguasai kekayaan hasil emas di negara kita. Baik, kita tengok di sini, kekayaan hasil emas ini telah menarik kehadiran orang Cina daripada Kelantan pada abad 18, di mana juga lokasi-lokasi yang kita dapati di Sungai Tembeling, Sungai Jelat dan sebagainya di Perak ini telah menyebabkan Sultan Ahmad juga memberi konsesi kepada orang Eropah untuk melaksanakan pelombongan emas di kawasan-kawasan tertentu. Walaupun kita dapati bahawa orang Melayu dan orang asli, orang Minangkabau menggunakan kaedah menulang dan melampan untuk mendapatkan hasil emas, namun ianya tidaklah begitu strategik kalau berbanding seperti mana yang diadakan oleh orang Inggeris menggunakan kaedah yang lebih canggih, iaitu lombong dedah dan lombong bawah tanah. Kesimpulannya, negara kita ini sememangnya kaya dengan emas dan kita patut menghargai kekayaan tersebut demi untuk menjadikan negara kita sebuah negara yang berdaulat. Okey, jadi ini kita tinggalkan dulu. Kita tengok bagaimanakah
proses bagaimanakah proses perluasan kuasa British di Perak dan Negeri Sembilan dan juga di Pahang. Bagaimana perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang ini boleh berlaku. Walau bagaimanapun untuk subjek tadi, untuk sesi satu ini, kita tengok perihal yang 3.1 tadi, iaitu bagaimana kekayaan hasil bumi kita seperti di kekayaan biji timah dan juga emas telah mendorong keinginan negara-negara barat terutamanya British untuk menguasai hasil-hasil bumi di negara ini tersebut. Seperti mana kita tengok tadi daripada peringkat awalnya yang kita cerita tentang 3.1 tadi ialah bagaimana kekayaan hasil bumi tadi di Perak Selangor ini jelaskan tadi di manakah prospek dia, bagaimana dia bergerak dan sebagainya. Saya rasa itu saja untuk pengenalan asas kita berkaitan dengan 3.1, iaitu berkaitan dengan topik kekayaan hasil bumi Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Secara intiharnya, bagaimana kekayaan tersebut telah menyebabkan Aceh menjadikan negeri Perak sebagai negeri naungan, bagaimana negeri Perak membebaskan negerinya, iaitu dengan bekerjasama dengan Portugis untuk menghalang daripada penguasaan Aceh dan sebagainya. Itu saja, dan insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang kedua nanti, iaitu berkaitan dengan bagaimanakah perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Sekian, terima kasih.